Okey, so kita mulalah noh. Okey, jadi hari ini kita akan masuk ke bahagian peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif. Okey, hari sebelum ini iaitu hari Ahad yang kita belajar ialah bersandar dan tidak bersandar. Okey, masih ingat ke apa itu bersandar, apakah itu tidak bersandar? Okey, masih ingat ke bersandar dengan tidak bersandar? Untuk kes bersandar dan tidak bersandar, ialah di mana perkara A dengan perkara B itu, okey, B itu ada atau tidak. Okey, kita buat sedikit imbas kembali ya. Contohnya kita ada tekanlah 5 kepingkat. Okey. 5 kepingkat. Kita kena ambil 2 kali. Okey. Kes pertama jika dia melibatkan pemulangan. Okey, kes melibatkan pemulangan iaitu saya akan ambil kad, okey, cabutan kali pertama. Okey, cabutan kali pertama. Katakan saya dapat kad berhuruf A. Saya catatkan, lepas tu saya letak balik ke dalam kotak lah ataupun bekas. Saya buat cabutan kali kedua. Jadi cabutan kali kedua, saya masih lagi berpeluang untuk dapat huruf A. Itu maksud dia. Saya masih lagi berpeluang untuk dapat huruf A kerana saya lepas ambil, saya letak balik. Kalau kes ini adalah tanpa pemulangan, okey, kalau kali pertama saya dapat huruf A, maka kali kedua untuk dapat huruf A adalah berlaku kerana A dah dikeluarkan. Okey, dia dikeluarkan, letak di tepi, tidak dipulangkan. Jadi masa kita buat cabutan kali kedua, di dalam bekas hanya ada nombor 1, 2, 3 dan huruf B sahaja. Okey? Boleh? Maka inilah yang kita katakan sebagai kes bersandar. Okey, peristiwa bersandar. Sebab pengambilan kali kedua ini, pengambilan kali kedua ini adalah bergantung kepada kali pertama. Kalau kali pertama tadi, kalau kali pertama dia dapat huruf, dia dapat huruf B, maka kali kedua dia tidak ada pilihan B. Kalau kali pertama dapat nombor 1, kali kedua tidak ada nombor 1 lagi sebagai pilihan. Jadi yang ini adalah bergantung. Jadi kita gunakan perkataan bersandar, bersandar kepada peristiwa A. Manakala untuk kes pemulangan, dia merupakan kes tidak bersandar. Okey, tak kiralah A ini ambil apa pun, tidak mempengaruhi ambilan kedua. Okey, dia tak kisahlah apa yang kamu ambil, tak kisah sebab dia masih mempunyai peluang yang sama. Okey, itu adalah kes bersandar dan tidak bersandar. Okey, jadi hari ini kita akan lihat ialah eksklusif dan tidak saling eksklusif. Okey, apa maksud eksklusif? Okey, kalau dalam kehidupan harian kita, saya rasa ada juga kita pernah tengok perkataan eksklusif. Okey, agaknya dalam BM kamu ke ataupun kehidupan harian kamu, bila kamu nampak eksklusif ni, apa maksudnya? Apa maksud eksklusif kalau kamu nampak?
barangan tu eksklusif ke harga dia eksklusif? Ada? Pernah tengok ke? Maksud dia adalah lebih kurang macam special kan? Ada special sikit, luar biasa sikit, lebih kurang macam tu lah kan? Okey, jadi di sini maksud dia ialah, lihat sini. Peristiwa A dan B dikatakan peristiwa saling eksklusif jika tidak ada persilangan. Okey, tidak ada persilangan. Okey, simbol dia ialah A silang B sama dengan set kosong. Ini adalah persilangan. Kita pernah belajar dalam tajuk set. Okay, ini adalah simbol untuk set kosong. Set kosong maksudnya tidak ada jawapan. Okay, for example, saya ada satu bulatan, dalam tu ialah 2, 4, 6. Ini ialah set A. Set B ialah 1, 3, 5. Okey, sangat jelas kan? Yang saya bagi contoh ini adalah nombor genap, manakala yang ini saya bagi contoh untuk nombor ganjil. Okey. Di sini kita kata A silang B. Jadi apa maksud persilangan? Dulu kita pernah belajar dah. Maksud persilangan ialah ada tindih. Okey, ada perkongsian. Jadi cuba kamu lihat A dengan B. Ada tindih tak? Ada nombor yang dikongsi tak? Langsung tidak ada, betul tak? Langsung tidak ada. Maka kita kata A silang B ini adalah sama dengan set kosong. Okay? Ataupun set kosong boleh tulis macam ni ya. Dalam ni tak ada benda. Kosong. Ya. Ini kita panggil set kosong. Maksudnya tidak ada jawapan yang dia bertindih. Okey, maka saya boleh kata A dan B ini adalah saling eksklusif. Sebab mereka tidak ada pertindihan antara satu sama lain. Okey, jadi sekarang kita lihat. Jika saya ada lagi set C. Dalam C ada nombor 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi kita akan mengkaji pula hubungan antara A dan C. Okey, cuba kamu lihat A dan C, dua ni. Ada pertindihan tak? Adakah dia berlaku pertindihan? Ada pertindihan tak kelas? Siapa yang bertindih tu? Nombor apa? Okey, ada. Memang kita nampak ada pertindihan. A silang B ialah 2. Ada jawapan. Nampak? Ada jawapan. Berbanding dengan yang ini, dalam tu adalah kosong. Yang ini ada jawapan. Bila dia ada jawapan, kita kata A dan C tidak saling eksklusif. Tidak saling eksklusif. Dia tak special lah. A ini sombong. Dia kata, saya ada nombor 2, nombor 4 dan nombor 6. Lepas tu C kata, apa nak hairan? Saya pun ada nombor 2. Bila ada kes macam ni, maksudnya dia tak special lah. Boleh faham? Sebab yang dia ada, saya pun ada. Tu tidak special. Tetapi tadi untuk kes A dengan B, A kata saya ada 2, 4, 6. Kamu tak ada. Sombong.
Memang B tak ada pun. B kata saya ada 135, kamu pun tak ada. Jadi mereka dua-dua saling eksklusif. Yang A ada, B tak ada. Yang B ada, A tak ada. Saling istimewa lah, saling eksklusif. Okey, kalau tidak eksklusif maksudnya ada yang mereka sama. Tak payah nak sombong. Kamu ada 2, saya pun ada 2. Jadi dia tidak lagi eksklusif. Okey, boleh faham apa maksud eksklusif? Okey, jadi kita hanya lihat ada pertindihan atau tidak saja. Okey, ada soalan nak tanya? Ada. Okey. Syifa ni kelas mana? Nur Syifa. Saya tak ambil jadual senarai. Kelas KS1 ah? Okey. Jadi kita sambung Contoh 6. Seorang pekerja dalam sebuah kilang dipilih secara rawak. Okey. Kita lihat ada 3 perkara. A, pekerja yang gaji dia kurang daripada 2,500. B, pekerja yang perlu membayar cukai pendapatan. Cukai pendapatan yang selalu mak ayah kita sibuk buat pada bulan 1, 2, 3 tu. Income tax. Okay. C, pekerja pergi bekerja dengan menaiki kereta. Okay. Dia suruh kita tentukan sama ada pasangan peristiwa berikut adalah saling eksklusif atau tidak saling eksklusif. Jadi ini dia jawapan kita. Ya atau tidak? Saling eksklusif atau tidak saling eksklusif? Okey, kita lihat yang pertama, A dan B. Eksklusif tak? A dengan B, eksklusif tak? Gaji 2,500 dengan yang bayar cukai pendapatan. Okay. Di sini adalah boleh berlaku serentak tak? Itu maksudnya. Dua perkara ini kita fikir. Orang yang gaji 2,500 tu kena bayar cukai tak? Kamu kenal pasti sama ada dia boleh berlaku serentak. Okey, jadi di sini kita perlu sedikit pengetahuan am. Mengikut Lembaga Hasil Dalam Negeri, okey, seseorang individu yang gaji dia, okey, 34,000, okey. Gaji tahunan tahunan. Gaji tahunan 34,000, okey. Setelah dia buat potongan KWSP, dia akan dikenakan cukai. Jadi kamu kena kira sikit. 2,500 ini kalau setahun dia dapat berapa? Kamu darab 12. Setahun. Adakah dia capai nombor ini? Kalau dia capai nombor ini, dia kena bayar cukai. Okay, so tak sampai kan? Kalau kita kira dia baru 30,000 je. Maksudnya dia tidak dikenakan cukai. Okay, jadi orang yang gaji kurang dengan orang yang bayar cukai adalah tidak sama. Boleh berlaku serentak. Kalau tidak berlaku serentak, maka dia adalah saling eksklusif. Okay, saling eksklusif. Sombonglah. Gaji saya kurang daripada 2,500. Dia sombong sebab dia tak ada. Gaji dia tinggi. Seorang lagi dia gembira sebab dia boleh bayar cukai. Jadi orang, individu ataupun golongan yang tidak bertindih. Kita lihat yang kedua pula. A dan C. A dan C. Orang yang kurang, yang gaji dia kurang 2,500 dengan orang yang naik kereta, boleh berlaku serentak tak?
Boleh berlaku serentak tak? Kalau kita tengok orang tu naik kereta, boleh tak gaji dia kurang 2,500? Ataupun orang yang bergaji 2,500 boleh naik kereta tak? Kamu fikir. Boleh tak? Boleh berlaku tak? Boleh kan? Gaji dia kurang, boleh je dia beli kereta. Beli kereta kancil ke, kereta murah-murah ke. Kalau orang yang naik kereta pun, dia boleh jadi gaji dia kecil. Jadi yang A dan ini, A dengan C, dia boleh berlaku serentak. Boleh berlaku serentak. Jadi dia tak special lah. Dia tidak special. Kita kata dia tidak saling eksklusif. Tak special sebab orang yang naik kereta pun boleh jadi gaji dia kurang. Orang yang gaji kurang boleh juga naik kereta. Okey? Boleh nak? Soalan C. Antara B dan C. Antara B dan C. Dua ni pula. Boleh serentak tak? Orang yang bayar cukai tu boleh pergi dengan kereta tak? Boleh. Takkanlah dia bayar cukai lepas tu tak bagi dia naik kereta pula, naik basikal. Tak jadi nah. Jadi boleh berlaku serentak. Okey? Boleh berlaku serentak. Maka dia adalah tidak saling eksklusif. Okey. Ada soalan? Okey. So, kesimpulan dia boleh berlaku serentak ialah tidak saling eksklusif. Tak special. Kalau dia tidak boleh berlaku serentak, maka dia adalah saling eksklusif. Boleh? Contohnya, lelaki dan perempuan. Dua ini adalah perkara saling eksklusif. Sama ada kamu nak jadi laki, lakilah. Nak jadi perempuan, perempuan lah. Tak boleh separuh-separuh. Macam itulah. Boleh Kalau sekarang saya kata lelaki dan juga pakai jam tangan. Lelaki dan pakai jam tangan. Kalau yang ini dia tidak saling eksklusif. Sebab lelaki pun boleh pakai jam tangan. Perempuan pun boleh pakai jam tangan. Maksudnya dua-dua tu boleh berlaku serentak. Tidak semestinya, kamu pakai jam tangan, kamu bukan lelaki. Tak boleh. Jadi jam tangan dan lelaki tidak saling eksklusif. Boleh berlaku serentak. Lelaki dengan perempuan saling eksklusif sebab tidak boleh berlaku serentak. Boleh tangkap dia punya key point? Boleh berlaku serentak atau tidak boleh? Nah, ada apa-apa nak tanya setakat ni? Ada yang keliru tak? Boleh Jadi kita sambung. Kita akan pergi pula di sini. Rumus penambahan ke barang kalian. Dua perkara itu berlaku. Dia ada dua jenis rumus lah. Dua rumus dan
Kalau nak tengok macam ni mungkin kamu pening. So dia ditunjukkan dengan menggunakan gambar rajah. Okey, cuba kita lihat. Jika dia adalah perkara saling eksklusif. Okey, jadi balik kepada yang tadi, imbas kembali. Apa maksud saling eksklusif? Tidak boleh serentak. Ya, sangat bagus. Tidak boleh serentak. Jadi kamu tengok A dengan B, dia tak ada tempat tindih. Asing-asing. Okey, asing-asing. Jadi, contohnya lah, macam tadi, lelaki dan perempuan. So, ini apa maksud? Ini adalah kesatuan. Okay, apa maksud kesatuan? Gabung. Gabungan lah. Okey, jadi sekarang saya kata A bergabung dengan B. Ambil semua A, ambil semua B. Jadi bilangan contohnya, bilangan lelaki dan perempuan dalam kelas. Lelaki 13 orang, perempuan 11. Jadi kita ambil 13 tambah 11, jumlah 24. Betul tak? Okay, ini adalah jenis saling eksklusif. Dia boleh tambah terus. Okay, tengok kebarangkalian. Ini kebarangkalian. Kebarangkalian dia pun boleh tambah terus. Yang ini tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah ialah yang ini. Okay. Ini adalah yang lelaki. Ini pakai cermin mata. Sebab tidak saling eksklusif bermaksud dia boleh serentak. Okay, jadi sebelah ni adalah lelaki tak pakai cermin mata. Sebelah ni ialah perempuan pakai cermin mata. Yang duduk dalam ini adalah lelaki yang pakai cermin mata. Kongsilah. Dia memiliki ciri-ciri lelaki dan juga dia mempunyai ciri-ciri cermin mata. Contoh. Boleh faham? Ini lelaki saja. Sebelah ini ialah memakai cermin mata saja. Tapi dia bukan lelaki. Okay? Jadi yang tengah ini yang lelaki dan pakai cermin mata. Jadi bila kita jumpa soalan seperti ini, kita tak boleh tambah terus. Okay? Kita kena tolak satu bahagian. Tolak yang di tengah. Okay? Contohnya, bilangan lelaki ada 13. Okay, bilangan lelaki ada 13 orang. Bila kita dah ambil 13, yang cermin mata ada 10. Kita tak boleh tambah 10. Sebab ada juga lelaki di dalam ini yang pakai cermin mata. Okay, contohnya dalam kelas lah. Okay, dalam kelas. Okay, kamu duduk dekat sini, cikgu dekat depan. Okay, cikgu kata, okay, semua lelaki naik ke depan sini. Jadi lelaki semua naik sini depan. Dia tak kira tau. Dia pakai cermin mata pun dia akan naik depan. So, cikgu kira-kira ada 13 orang. Okay. Lepas tu saya tengok dekat belakang ni sepatutnya yang pakai cermin mata. Okay. Tapi dalam belakang ini yang cermin mata masih ada 10 orang ke? Okay. Tidak semestinya sebab mungkin ada 2 orang ni sudah naik ke depan sebab dia adalah lelaki. Jadi kita kena tolak lagi dengan 2 orang ni. Itu maksud dia. Okay. Boleh Jadi dia ada pertindihan, dia kena tolak. Okay, jadi kita lihat soalan lebih jelaslah. Okay. Di sini memori jangan lupa ini juga memori. Kalau dia gunakan dan, maksudnya dia tindih. Kalau dia gunakan atau, dia kesatuan. Okay, atau ialah kesatuan. Okay, kita lihat soalan. Rajah, ada gambar rajah. Menunjukkan hubungan antara A, B dengan C. Okay. Satu nombor dipilih. Dia suruh kita menentusahkan rumus tu. Okay, kita nak menunjukkan rumus tadi tu. Okay, soalan A. Mendapat satu nombor genap dan nombor gandaan 5.
Okey. Macam mana? Rumus tadi? Yang ni. Dia nak kita buat yang ni. So, pertama kelas, soalan ini adalah eksklusif atau bukan eksklusif? Tentukan dulu, eksklusif atau bukan eksklusif? Sebab kalau dia eksklusif, dia kena guna rumus lain. Kalau dia tak eksklusif, dia kena guna rumus lain. Nombor genap dan gandaan 5. Nombor genap dan gandaan 5. Eksklusif atau tidak? Okay, di mana nombor genap? Nampak tak? 2, 4, 6, 8. Maksudnya A ialah nombor genap. Betul? B ialah apa? Siapa tahu? B ialah apa? 5 saja kan? B ialah 5 saja, iaitu gandaan 5. C, tengok bulatan C ni. Dalam C ni ada 3, 7, 2, 5. Agak-agaknya apa benda tu? Kalau orang yang dah selalu buat. Nombor perdana. Okay, nombor perdana. Okay, boleh? Okay, sekarang kita jawab. Nombor genap dan juga gandaan 5. Genap ialah siapa? A. Gandaan 5 ialah B. Cuba tengok bulatan. Kamu tengok bulatan A dengan B. Bulatan A dengan B. Eksklusif atau tidak eksklusif? Eksklusif. A dengan B. Rujuk atas ni, rujuk yang A dengan B ialah yang kiri atau yang kanan? Kanan. Yang kanan. Okey, yang sebelah kanan. Sebab A dekat sini. B dekat sini. Tindih tak? Ada tindih tak? Tak. Dia tak tindih betul? Dia tak tindih. Bila dia tak tindih, bermaksud dia adalah yang ini. Tidak boleh serentak. Okay? Tidak boleh serentak. Maksudnya saling eksklusif. Jadi sekarang kita nak buktikan benda ni. Kita nak buktikan benda ni. Okay? Dia nak suruh kita tentukan rumus dia. Okay? Jadi kita tunjukkan. Kita tunjuklah bagi pemeriksa nampak. Okay. P, A, union B. A silang B. Okay. A silang B. Mana A silang B? A silang B. A kesatuan B. A kesatuan B. Mana A kesatuan B? A ada 1, 2, 3, 4, 5. Kesatuan. Campur semua kan? Boleh faham? Kesatuan. Boleh faham maksud kesatuan? Tambah semua. Jadi kita ada 5 jawapan. Betul? Ada 5 jawapan. Daripada 9. Ya, jumlah nombor-nombor dalam ini ada 9. Okey? Jadi kita buat P, A
silang dengan B. Boleh? Maksudnya kita buat sebelah ni dah. Yang ni. Ini kita buat. Okay, sekarang kita buat yang sebelah kanan pula. P A tambah PB. Okay. A sahaja. Jangan tengok B. Tengok A ada berapa. A ada berapa? 1, 2, 3, 4. 4 daripada 9. Tambah B ada 1 je. Daripada 9. Okay. 4/9 tambah 1/9. Dapat 5/9. Nampak? Okay. Maka tengok sebelah kiri. Kanan. Sama kan? Betul tak jawapan? Jadi kesimpulan kita ialah PAB ni adalah sama dengan PA tambah PB. Boleh? Kita buktikan bahawa dua ini adalah sama. Boleh? Boleh faham? Ya, seterusnya kita lihat soalan B. Soalan B. Kamu cuba lihat dulu soalan itu mendapat nombor genap dan perdana. Siapa tu genap? A kan? Perdana ialah C. Cuba kamu lihat A dan C pula. Eksklusif atau tidak eksklusif? Tidak. Okey, jadi sekarang tidak lagi eksklusif. Tak special dah. Sebab apa? A dengan C ada satu nombor ini yang mereka berkongsi. Okey, jadi kita lihat soalan B. Hubungan A dan C tidak saling eksklusif. Bila dia tidak saling eksklusif, maksudnya kita akan guna yang ini. Okay, jadi kita kira dulu sebelah kiri A kesatuan B. Okay, jadi A kesatuan B kita campurkan, A kesatuan C ya. Okay, kita campurkan semua A dengan C. Okay, kita akan tambahkan semua A dengan C. Jadi tengok A. 1, 2, 3, 4. Okay, 4. Tambah lagi dengan yang dalam C. 5, 6, 7. Jadi jumlah kita ada 7 jawapan daripada 9. Yang kedua, P A tambah P C. Tolak. Dia kata rumus ni. Tengok ada tambahan dekat belakang. P A silang C. Okey, jadi kita lihat. A ialah apa? A saja. Sini saja. Okey, 1, 2, 3, 4/9. Kemudian C sahaja. Okey, C sahaja yang ni. C sahaja dalam bulatan C. C sahaja kita ada 4 juga. Lepas tu kita kena tolak. Dia lain sikit, dia kena tolak. Tolak dengan apa? Tolakkan yang ini. Tempat yang dia tindih. Yang dia tindih ada 1. Ada 1. Boleh faham? Dia kena tolak dengan tempat yang dia tindih. Sebab tadi masa kita kira yang A, nombor 2 ini dah termasuk kan?
Lepas tu orang kira B dia pun mai sekali lagi. Dia telah ada muncul 2 kali. Jadi kita kena buang 1. Itu maksud dia. Jadi kita tetap akan dapat 7/9. Okay, maka kesimpulan kita A kesatuan B, A kesatuan C ialah A tambah dengan C tolak dengan A silang C. Okay, yang silang itu kena buang sekali sebab dia telah masuk 2 kali. Orang panggil A berkumpul, dia mai. Orang panggil C, dia pun mai lagi. Tapi dia hanya boleh datang sekali saja kan. So, kena buang 1. Itu maksud dia. Ada soalan? Ada soalan setakat ni? Ada bahagian mana yang kamu tak faham? Ya, kelas. Okay, so, kita sambung. Kita pergi kepada soalan nombor 8 pula. Okay, ini soalan pengiraan dah. 5 keping kad berlabel 4, 5, 6, 7, 5 pula. 8 keping kad 5, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 diletakkan di dalam sebuah kotak. Sekeping kad dipilih. Lepas tu dia ada perkara A, B, C. Jadi sekarang dia tidak ada gambar aja. Okay. So, untuk memudahkan kita jawab, seeloknya kamu senaraikan dululah apakah ABC semua tu. Okay. Senaraikan dulu untuk memudahkan kita jawab. Okay, kita buat dekat sini ya. A ialah apa? Peristiwa mendapat satu nombor yang lebih besar daripada 8. Okay. Apa jawapan? Cuba senaraikan nombor yang lebih besar daripada 8. Apa nombor? 9. Okey, 9. Ada lagi? 10, 11. Okey, 10, 11. Okey, ini adalah A. B? Peristiwa mendapat satu nombor perdana. Jadi uji kamu. Apa itu nombor perdana? 5. Okey, 5. 7, 9. Okey, 7, 9, 10, 11. Okey, apa maksud nombor perdana? Ya, apa maksud nombor perdana? Nombor itu hanya boleh dibahagi oleh 1 dan diri sendiri sahaja. Kalau dia boleh bahagi nombor lain, dia bukan perdana. Okey, jadi semak dekat sini ada sedikit kesilapan yang terlepas pandang. Siapa boleh tolong kesan? Nombor 10 tak mau. Sebab apa? 5, 7, 11. Baru betul.
Okey, 5, 7, 11. Okey, 10 tak boleh ya. Sebab apa? Sebab 10 dia boleh bahagi 2. 10 dia boleh bahagi 5. Jadi dia ada pilihan lain. Jadi dia bukan perdana. Begitu juga dengan nombor 9. 9 ialah gandaan apa? 9 adalah gandaan 3. Dia boleh bahagi 3. Dia ada kawan. Okey. Okay, kita hanya boleh pilih 5, 7 dan 11. Contohnya macam 11. 11, dia hanya boleh bahagi 1. Dia hanya boleh bahagi 11. Lepas tu, tak ada lagi orang yang boleh bantu dia. Okay, itu maksud nombor perdana. Okay, ada soalan? Siapa yang masih keliru lagi dengan perdana? Okay, so ingat ya. 5, 7 dan 11 je. 9, 10 bukan. Okay, kita membantulah. Ada kawan mungkin kita terlepas pandang kan. C. Peristiwa mendapat nombor genap. Genap boleh ikut no? Apa genap? Apa nombor genap? Tak ingat? Nombor genap ialah gandaan 2 ataupun kita panggil sifir 2 yang boleh bahagi dengan 2. So, apa jawapan kita? 10. 10. 4, 6, 8, 10. Okay, good. 4, 6, 8, 10. Okay. 4, 6, 8, 10. Gandaan 2. Jadi setelah kita senaraikan semua ini, barulah kita mula menjawab. Okay. Kalau tak senarai, kita susah sikit nak jawab. Okay, jadi dia nak kita sekali lagi tentusahkan rumus. Okay, tentusahkan rumus. Maksudnya dia nak kita buktikan lah. Buktikan apa benda? Okay, buktikan apa benda? Saya tulis di sini. Okay, tadi kita ada berapa? Saling eksklusif ialah A, B, kita boleh ambil terus. Kalau dia saling eksklusif. Kalau dia tidak saling eksklusif, bila kita ambil A, kesatuan B, okay, kita bukan sahaja tambah, malah kita kena tolak. Okay, kita kena tolak lagi dengan A silang B. Okay, ini yang kita nak cuba buat. Okay, lah kita lihat soalan A ya. A atau B. Tadi kita dah tuliskan A atau B maksudnya apa? A atau B maksudnya ialah A, ini atau lah, kesatuan dengan B. Okay, A kesatuan dengan B. So, A kesatuan dengan B. Ada berapa jawapan? Ambil semua A. Ambil semua A. 1, 2, 3. Lepas tu tambah lagi dengan B. 1, 2, 3. Dapat? Berapa semua? Cikgu ulang sekali lagi.
A kesatuan dengan B. Maksudnya kita nak ambil semua A dan B ya. So ambil A. Ada 3 jawapan. Betul? Dekat B pun ada. Kalau ikut B pun ada 3 jawapan. Tapi kamu perasan tak? Nombor 11 ini tadi dah ada. Jadi ini tak payah kira. Okey, jawapan dia hanya 9, 10, 11, lepas tu 5 dan 7 sahaja. 5 je. Kita tak payah ulang 11 itu 2 kali. Tak perlu. Jadi jawapan kita ialah 5 daripada. Okay, daripada jumlah ini ada berapa nombor tadi? Di sini dia tulis. Adalah 8. Boleh? Boleh faham? Bila dia ada tindih. Tengok 11 adalah tempat tindih kan? Jadi dia adalah tidak eksklusif. Boleh? Ini 11 adalah tempat pertindihan. Jadi dia adalah tidak saling eksklusif. Okay, so bila dia tidak saling eksklusif, maksudnya dia akan guna rumus tolak lah nanti. A union B sama dengan P guna yang kanan tu. PA tambah PB tolak P A silang B. Iaitu A ada 3 jawapan daripada 8. B pun ada 3 jawapan daripada 8. Tapi kita kena tolak 1 daripada 8. Sebab apa? Sebab kita rujuk dekat sini, ada satu nombor itu adalah bertindih. Okay, jadi kita akan dapat 5/8 sahaja. Okay, maka kesimpulan dia P A union dengan B adalah sama dengan PA tambah PB tolak dengan PA silang dengan B. Ini kita berjaya menentuhsahkan soalan yang pertama. Boleh? Boleh ikut tak kelas? Okay, sekarang kita buat soalan B. Soalan B, dia nak kita buat antara A atau C. A atau C. Maksudnya P A atau C. Okay, pertama kita cari dulu apakah jawapan. Okay, saya tulis dekat bawah lah. Bagi kemas sikit.
iaitu P, A atau C. Okay, jadi kita lihat A atau C ini ialah apa? A atau C? A ada 9, 10, 11. C ada 6, 8, 10. Tengok saya salin sampai habis pun tidak ada, okey, tiada pertindihan. Okey, tiada pertindihan. Maksudnya dia adalah saling eksklusif. Boleh? Tiada pertindihan, maka dia adalah saling eksklusif. Jadi kita akan rujuk yang ni lah. Jadi kita akan tulis di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, sorry. Kelas, kamu boleh dengar saya? Ada pertindihan kan kelas? Nampak nak nombor 10? Okay, bila nombor 10 bertindih, perlu tulis sekali sahaja. Tak perlu tulis 2 kali. Okay, so kena note down di sini. 10 adalah pertindihan. 10 adalah pertindihan. Maka dia adalah tidak saling eksklusif. Okay, dia tidak saling ada pertindihan. Okay, jawapan kita 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 daripada 8. Okay, 6 daripada 8. Dan matematik jangan lupa kena ringkaskan dia menjadi 3/4. Ini adalah jawapan yang pertama. Lepas tu kita, sebab tidak saling kita akan gunakan rumus PA tambah PB tolak PA silang dengan B. Iaitu A ada, okay, rujuk sini yang asal ni. A ada 3/8. C. Okay. 4/8. Okay, kemudian kita tolak dengan pertindihan tadi, yang ni, atas ni. Kita ada 1. Okay, pertindihan kita ada 1, maka jawapan kita ialah 6/8. Okay, 6/8. Masih juga 3/4 dan kita boleh buat kesimpulan A dengan C adalah sama dengan PA tambah PC tolak PA silang dengan C. Okay, tempat tindih. Boleh? Soalan C. Okay, soalan C ialah B atau C. B atau C. Jadi kita ikut B atau C. Jadi cari dekat sini dulu. B atau C ini ialah, okay, tulis semua jawapan B tambah dengan semua jawapan C. Okay, kali ini memang
P sini ialah dari C. Okey, jadi kali ini memang tiada pertindihan. Okey, tiada pertindihan. Dan bila tiada pertindihan, dia adalah eksklusif. Okey, saling eksklusif. Jadi ini yang akan jadikan panduan untuk kita jawab. B, kesatuan C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi jumlah ada 7 daripada 8. Okey, kemudian disebabkan dia adalah tiada pertindihan saling eksklusif, maka kita boleh ambil terus B tambah dengan C. Okey, so B ada 3, C ada 4. Okey, jadi kita tambah terus sahaja, kita akan dapat jawapan yang sama. Maka P, B kesatuan C adalah sama dengan B tambah C. Okey. Ada soalan? Boleh faham tak? Ada apa-apa nak tanya tak? Cuba tengok. Ini adalah soalan jenis kamu kena menentu sahkan rumus. Okey, kena menentu sahkan rumus. Okey, ada apa-apa nak tanya? Tak ada, cikgu. Okey, Okey, so kalau tak ada, kita akan pergi kepada soalan seterusnya iaitu contoh 9. Ini ialah soalan kiraan sajalah. Yang ni bukan bukti. Okey. Bukti yang susah sikit. Okey. Maksudnya kamu kena hafal rumus. Bila soalan macam ni muncul, rumus ini tidak diberi ya. SPM dia tak bagi. Okeylah, kita lihat contoh 9. 5 keping kad yang berlabel huruf cinta, CINTA, 5 keping. Dimasukkan dalam sebuah kotak. Dia suruh kita pilih dan hitung ke barang kalian. Kad itu berlabel konsonan atau A. Konsonan atau A. Okey, pertama, kelas kenal pasti ini adalah peristiwa kes eksklusif atau tidak eksklusif. A adalah vokal, betul tak? Konsonan ialah apa? Kamu kenal ke apa tu vokal, apa tu konsonan? Vokal ialah A, E, I, O, U. Konsonan adalah huruf-huruf selain daripada A, E, I, O, U. Jadi dua ini vokal dan konsonan adalah lebih kurang macam konsep nombor genap dan nombor ganjil. Dia tidak akan bertemu. Okey? Jadi ini sebenarnya adalah kes
saling eksklusif. Okey, sebab dia tidak akan bertindih. Okey, jadi kamu kena ingatlah. Kalau case eksklusif A, B ini, kita boleh terus ambil A tambah dengan B. Tak payah nak tolak-tolak. Okey, jadi pelajar boleh je tengok. Konsonan. Ada berapa konsonan? Ada berapa konsonan di dalam perkataan CINTA ni? Ada berapa konsonan? 3, iaitu C, N dan T. Betul tak? Ada 3. 3 daripada 5. Ada berapa huruf A? Ada berapa huruf A di sini? Satu kan? Satu sahaja. Jadi tadi kita dah kata saling eksklusif bermaksud kita boleh ambil terus ke konsonan atau A ialah 3/5 tambah 1/5 iaitu 4/5. Itu sahaja. Buat kiraan saja. Okey. Boleh ha? Ada masalah? Cuba kamu tengok betul-betul soalan ni. Boleh, cikgu. Boleh ha? Kita sambung. 10. Okey. Dalam satu jamuan, kebarangkalian, okey, jadi kita ada kena tulislah siapa yang terlibat di sini. Okey. Di sini kita ada Zalifah. Okey. Dan juga Maran. Dia tanya kebarangkalian dia makan cendol. Zalifah makan cendol 5/7. Okey. Maran 3/5. Wakilkan kebarangkalian Zalifah dan Maran makan cendol dalam jamuan itu dengan gambar rajah Venn. Okey. 5/7 ialah Zalifah. Okey. Maran ialah 3/5. Lepas tu kita ada satu lagi kita kena cari ialah kebarangkalian untuk Zalifah dan Maran. Dua-duanya. Okey, dua-duanya makan cendol. Kedua-duanya makan cendol. So, maksud ini ialah ambil 5/7 darab dengan 3/5. Kedua-duanya sekali. Kita tengok, dua-dua tengah makan. Okey, jadi kita buat perkiraan yang ni. 3/7. Okey. Ada masalah setakat ni?
Okey, 3/7 ialah kedua-duanya makan cendol. Okey, 3/7 ialah kedua-duanya makan cendol. Lepas tu kita kena cari kebarangkalian Zalifah saja yang makan cendol. Okey? Sahaja, maksudnya Zalifah je makan. Maran tak boleh makan. Okey, jadi kita kena ambil. Ini ialah kebarangkalian dia makan. 5/7 kita tolak dengan 3/7. Tolak dengan kedua-duanya makan. Jadi Zalifah makan ialah 2/7. Okey, kemudian kira lagi untuk Maran sahaja. Okey, Maran sahaja yang makan. Zalifah tak boleh pula. Okey, ambil nilai dia ni, 3/5 ni. Tolak dengan 3/7. Okey, di sini kita akan dapat 6/35. Semua guna kalkulator je lah. Okey, jadi lepas kamu buat semua ni, ini soalan A ya. Lepas kamu buat semua ni, barulah dia buat gambar rajah. Okey. Satu ialah Zarifah. Satu ialah Maran. Bila key in di dalam tu, yang bertindih ni. Tengok ada dan kan? Bertindih ni ialah letak di tengah. 3/7. Okey, Zarifah sahaja yang ini 2/7. Maran sahaja 6/35. Okey. Kemudian satu lagi ialah kamu kena kira. Ambil kalkulator, tambah semua. Okey, apa yang kamu akan dapat? Okey, kamu tambah semua. Kamu tidak akan dapat 1. Okey, sebab semua perkara penuh dalam gambar rajah van ini set semester mesti 1. Jadi kalau kamu tambah semua, kamu hanya akan dapat 31/35. Okey, maksudnya ada balance lagi 4/35, iaitu kedua-duanya tak makan cendol. Okey, ini adalah melukis gambar rajah van. Okey, kemudian baru kita jawab soalan B. Okey, baru kita jawab soalan B. Soalan B, sebab dah ada gambar rajah, kita boleh lihat terus gambar rajah, iaitu Zarifah atau Maran. Atau. Okey, so kebarangkalian untuk Zarifah atau Maran makan cendol. Okey, Zarifah atau Maran makan cendol. Tengok gambar rajah. Zarifah. Ni semua. Okey, kemudian simbol atau maksudnya tambahkan. Okey. Tambahkan lagi. Okey, add on lah. Add on lagi. Dengan siapa? Dengan Maran. Zarifah dan Maran. Jadi semua di sini. Okay, jadi pengiraan kita ialah 2/7 tambah 3/7 tambah 6/35. Okay, so kalau kamu kira sebenarnya tadi kita dah kira dah dekat sini. Nampak tak? 31/35 sebab ini adalah atau. Boleh? Ini adalah kiraan. Okey, so nanti kelas seterusnya kita akan lihat lagi lebih banyak soalan pengiraan lah. Okey, setakat ini. Sebab tahun ini silibus baru kamu kena buat menentu sahkan. So nanti cikgu akan bagi satu latihan untuk menentu sahkan, kamu cuba buat. Okey, ada masalah setakat ni? Ada.
Tak ada, jadi cikgu. latihan cikgu bagi sikit, kamu cuba buat. Okay? Boleh ya? So, kalau tidak ada masalah, saya rasa kelas kita berakhir di sini untuk hari ini. Kita akan sambung lagi minggu depan. Okay, any questions? Tak ada cikgu. Tak ada. Khamis ini, 14 kan? Khamis ni kamu akan dapat result untuk ujian pengesahan. Okay? So, kamu kena check. Kalau tak silap, saya rasa email kamu kot. Dia akan hantar ke email. Email yang kamu isi masa ujian. Untuk tengok markah. Okay? So, itu saja untuk hari ini. Okay, kelas. Terima kasih. Latihan jangan lupa buat. Terima kasih cikgu. Okay, sama-sama.